Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita teruskan soalan nombor 4. Okey, kat sini soalan dah jelas. Dia kata dia adalah normal. Okey, normal distribution. Okey, kalau normal distribution, maksudnya kita kena tulis dia sebagai X bertabur secara normal. Nilai mean dia rahsiakan. Tapi standard deviation dia ialah 2. Okey, 2 ni standard deviation, tapi kat sini Mama Z kena tulis nilai variant. Jadi kita kena buat kat situ 2 kuasa 2. Kemudian ada soalan for probability X more than 12 equals to 0.0228. Okey, sebelum kita teruskan, kita nak tengok dulu lokasi garisan ni sama ada berada di sebelah kiri ataupun berada di sebelah kanan. Okey, nilai di tengah ni adalah kosong. Jadi katakan garisan warna hijau ni saya letak belah kiri. Okay, saya letak belah kiri. Kemudian kita akan baca yang ini. Okay, kita baca ni lebih besar dari 12. Okay, lebih besar dari 12 bermaksud kawasan berlorek berada di sebelah sini. Okey, sekarang kita nak tanya. Kawasan berlorek ni logik tak? Keluasannya tu bersamaan dengan 0.0228. Sedangkan kawasan ni luas. Okey. Jadi kita dapati garisan kita bukannya berada di sebelah kiri. Maksudnya yang ini garisan kita letak belah kiri ni adalah salah. Okey. Saya lukis yang kedua untuk dapatkan gambaran. Okey, kat sini nilai kosong. Katakan saya letak garisan itu berada sebelah kanan. Okey. So, kita tengok. Adakah kawasan berlorek itu logik bacaannya 0.0228. Jadi jawapan ini, kedudukan yang ini adalah logik. Dan kedudukan ini berada di kawasan yang bernilai positif. Itu kata kunci yang pertama. Jadi bermaksud yang gambaran kita yang pertama ni adalah tidak logik. Okey. Kemudian saya nak tukarkan huruf P ni kerana bacaan sini adalah nilai probability. Okey. So yang tinggal di samping tu saya akan tukar juga yang warna biru ni. Huruf X saya akan tukar dia menjadi huruf Z. Okey, bila saya tukar dia akan jadi dia akan jadi 12 tolak dengan mean per dengan standard deviation sama dengan berada di kawasan positif dan saya akan cari 0.0228. Mula-mula saya akan cari pada muka surat yang terakhir. Saya akan cari pada tabel 4 dahulu. Kita akan cari 0.0. Tak ada. Okay, 0.028 tadi. 0.0. Kosong poin kosong 0.0228. 0.0 yang ini kita ada. Tapi tak cukup. Okay, tak cukup. Jadi kalau dia tak ada di tabel 4, kita boleh rujuk tabel 3 pula. Saya mencari 0. Saya dah jumpa kat sini. Okay, kita dah jumpa kat situ 0.0228. Jadi bacaannya ialah 2. Kita baca nombor kat luar ni 2.0. 2.00. Jadi kat sini adalah 2.00.
Okey. Kemudian nilai standard deviation soalan dah bagi bersamaan dengan 2. Jadi 12 tolak dengan min sama dengan 4. Min bersamaan dengan 12 tolak 4. Jadi kita dah dapat min kita bersamaan dengan 8. Itu soalan nombor 4. Dia suruh kita cari nilai min. Okey. Kita teruskan lagi. Sebelum kita solat subuh ni, kita teruskan satu lagi. Soalan nombor 5. Kata kuncinya ialah 10%. Okey, 10%. Yang itu merujuk kepada nilai P. Dan kita nak cari pasangannya iaitu N. N diceritakan dalam soalan A. Okey, N diceritakan di sini. Jadi untuk kita menjawab soalan 5A ni, soalan yang pertama, X bertabur secara binomial kerana kita ada nilai N 15 dan kita ada nilai P 0.1. Dan kita nak menjawab soalan yang pertama tu, probability less than 6. Okey, tanda kita ni kecil. Jadi kita kena ubah dia menjadi 1 tolak probability. Kita ada X, kita masih ada nombor 6, benda yang sama sebab kita guna komplement. Cuma kita akan tukar, yang hitam tu tanda kecil, yang merah ni tanda besar. Yang hitam tu tak ambil sama dengan, jadi yang merah ni kena ambil. Daripada situ kita boleh buat bacaan daripada buku statistik kita. Okey, kita akan cari dekat buku statistik kita. Kebarangkalian dia ialah 0.1. Okey, 0.1. Sekejap buku statistik. Okey. Okey, dah jumpa 0.1. Dan nilai N kita 15. So, kita gerak lagi sehingga jumpa 15. Okey, ini 15. Kita nak baca nombor 6. Ni jawapannya. 0022. Okey, 0022. So, nilai di sini ialah 0.0022. Jadi, kita ada kalkulator di situ. 1 tolak 0.0022. So, jawapan akhir kita ialah bersamaan dengan 0.9978. Alright. Itu soalan yang pertama. Kemudian, kita kena perhatikan betul-betul. Untuk less than 6, ayatnya tentang menderita penyakit demam denggi. Untuk soalan yang kedua ni, hati-hati, dia nak exactly 10. Tapi dia cerita tentang bebas dari demam denggi. Jadi untuk soalan 5 yang kedua ni, cerita kita mula bertukar X bertabur secara binomial 15. Kali ni dia cerita tentang bebas daripada demam denggi. Kalau yang biru tadi 0.1, yang ini dia cerita tentang 0.9. Kemudian dia tanya soalan exactly 10. Daripada 15 sampel tu, 10 tu tak kena demam denggi. Demam biasa saja. Okey, kalau tanda sama dengan, kita boleh guna formula. Sama dengan N C R. Kena guna darab 0.9 kuasa 10 darab 0.1 kuasa 5. Kita tekan je kalkulator. 15 shift bahagi 10 darab 0.9 kuasa 10
darab 0.1 kuasa 5. Okey, kita akan dapat jawapannya. Saya akan bundarkan nilai 7 tu. Kita akan dapat 0.0105. Saya bundarkan nilai hujung. Okey, dah siap. 51 dan 52. Kita pergi nombor 5B pula. Okey, sambungan. Sambungan. Pada asalnya kita ada X bertabur secara binomial, tiba-tiba nilai pasien bertambah menjadi 100 dan kita masih cerita tentang demam denggi. Masih cerita tentang demam. Kata kunci di sini ialah approximate kerana nilai ni terlalu besar. Jadi, Mama Z akan buat, kita akan ada, bila approximate ni kita akan ada 4 benda yang kena buat. Okey. Perkara yang pertama yang kita kena buat ialah kita kena cari nilai mean. Perkara yang kedua kita kena buat, kita kena mencari nilai variance. Perkara yang ketiga, kita kena buat CFC, iaitu tambah ataupun tolak dengan 0.5. Perkara yang keempat ialah, perkara yang keempat, kita kena buat pertukaran kepada skala Z, iaitu X tolak dengan mean per dengan standard deviation. 4 perkara ni kita kena buat. Okey, kemudian Mama Z nak, sebelum kita tukar ni kita nak buat approximate tu normal. So, Mama Z perlukan maklumat yang pertama dahulu, mencari nilai mean. Mean adalah N darab P. Bunyi ayam tu sebab Mama Z buat selepas sahur. N dia 100, P dia 0.1. Okey, so kita akan dapat nilainya adalah 10. Mean kita 10. Perkara yang kedua, kita nak cari nilai variance sama dengan N darab P darab dengan Q. Okey, so tadi kita dah kira dah NP dapat 10. Q kita adalah komplement kepada 0.1 iaitu 0.9. Jadi dapatlah variance kita ialah 9. Okey. Daripada dua benda ni, ni dengan ni, daripada dua benda ni, kita akan dapat buat pertukaran daripada binomial. Sekarang kita dah boleh tulis dia sebagai normal, iaitu X bertabur secara normal, nilai mean kita 10, nilai variance kita 9 atau kita boleh tulis sebagai 3 kuasa 2. Okey. So, dengan menggunakan maklumat pertama dan kedua, Mama Z dah boleh tulis daripada binomial menjadi normal. Sekarang kita kisahkan kepada soalan pula. Soalan bagi probability that 9 to 14 patients are confirmed to be suffering for dengue fever. So, 9 hingga probability 9 hingga 14. Okey. So, Mama Z nak buat yang pertama, nak buat CFC. So, kita dapati 9 itu kaya. So, tinggal lagi 8.5. 14 itu miskin. Dia akan jadi 14.5. Okey, Mama Z guna konsep miskin kaya. Selesai. Sekarang Mama Z nak buat step seterusnya. Nak suruh dia jadi Z. Jadi, probability 8.5 kita tolak dengan 10 bahagi dengan standard deviation kita 3. So, sini dah jadi huruf Z. Iaitu 14.5 tolak dengan 10 per dengan 3. Okey.
Daripada situ, awak akan dapat yang ini, awak akan dapat negatif 0.5. Okey, yang sana awak akan dapat positif 1.5. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan gambaran, kita kena lukis kulit siput ni. Nak dapatkan gambaran, walaupun markah tidak diberi, gambaran tu penting. Nilai tengah ni adalah nilai kosong. Jadi belah sini logiknya negatif. Belah kanan logiknya ialah positif. Okey, sekarang saya nak mencari keluasan berwarna biru. Keluasan berwarna biru. Okey, katakan saya letak di sini supaya senang saya nak mengajar, saya letak warna kuning. Dan belah sana saya letak warna purple. Okey. Jadi kalau dalam kebarangkalian, okey, warna kuning tambah dengan warna biru tambah warna ungu, jumlahnya adalah 1. Kita nak cari kebarangkalian warna biru sama dengan 1 tolak dengan kuning tolak dengan ungu. Tu cara analoginya. Jadi kita nak buat secara probabilitinya 1 tolak kawasan kuning. Probability Z kurang sama dengan negatif 0.5 tolak warna ungu, probability Z lebih besar sama dengan 1.5. Okey, yang lain tak ada masalah. Yang menjadi masalah tanda kecil ni. Tanda kecil ni yang bermasalah. Jadi Mama Z akan reflect. Okey, akan reflect pada paksi kosong tu ya. So dia akan dapat probability Z lebih besar sama dengan 0.5 tolak dengan probability Z lebih besar sama dengan 1.5. Okey, kita nak baca buku statistik kita sekarang, jadual 3. Nak cari 0.5 dulu. Okey, 0.5. Okey, ni dia. Okey, 0.5 3085. 0.3085. Okey, kemudian saya nak cari 1.5. 1.5 nilainya ialah 0.0668. Okey, dua nilai tu saya nak pindahkan. 1 tolak semasa 0.5, 0.3085 tadi ya. Semasa 1.5, 0.0668. Nilai tadi. Jadi 1 tolak 0.3085 tolak 0.0668. So jawapan kita ialah 0.6247. Okey. Selesai soalan baru yang pertama. Baru yang pertama. Sekarang Mama Z nak jawab yang kedua. Dia suruh cari nilai M. Dia bagi clue probability more than M 0. Okey, so saya tukar. Dia jadi macam ni. Probability X more than M sama dengan 0.025. So, macam tadi kita nak tengok kawasannya berada di mana. So, Mama Z dapati kawasannya berada di sebelah kanan. Kenapa? Kerana keluasan belah yang warna biru ni logik 0.025. Jadi kawasan kita berada di belah kanan. Okey. Oleh kerana dia masih berada dalam keadaan approximate, jadi kita kena buat 4 perkara macam tadi juga. Yang pertama, probability X lebih besar sama dengan M tambah 1. So, Mama Z adakan dulu tanda sama dengan. Kemudian, Mama Z nak kena buat CFC.
Oleh kerana dia kaya, dia kena dermakan 0.5. Jadi kat sini tinggal lagi M tambah 0.5 sama dengan 0.025. Saya nak buat pertukaran yang ini menjadi Z. So, dia akan jadi M tambah 0.5 tolak min kita tadi 10 per dengan standard deviation 3 sama dengan, okay, so saya nak tukar nilai ni. Probability ni saya nak tukar. Saya akan rujuk muka surat terakhir dahulu, jadual 4. So, kita rujuk jadual 4. Kita nak cari 0.025. Okey, ni dia. Nilai dia. 0.025. Jawapannya ialah 1.96. So, sebab dia berada di belah kanan, positif 1.96. Okey, so saya akan kira supaya dapat nilai M. 1.96 ni kita darab dengan 3. So, dapat yang itu. Okey. Kemudian, saya tulis sekejap. Kok pelajar tak boleh. 5.88. M tolak 9.5 sama dengan 5.88. Okey, jadi M kita dapat bersamaan dengan, okey, jawapan tadi kita kena tambah 9.5. So, Mama Z dapat jawapannya 15.38. 15.38 adalah garisan sepadan di sini. Okey. So, M itu merujuk kepada tak apa. So, nilai M kita kekalkan yang ini sebab M bukan bilangan orang kan. M nilai itu saja. So, jawapan M ialah 15.38. Okey. Kita dah siap dah. Yang ini soalan nombor 5B yang kedua. Tadi B yang pertama. Okey. So, selesai soalan nombor 4 dengan soalan nombor 5.